Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Warga Israel yang telah ditangkap karena memiliki pistol dan juga peluru, hari ini sah didakwa di mahkamah. Tapi ini pengakuan daripada beliau, mengaku tidak bersalah, tetapi beliau tidak dibenarkan ikat jamin. Warga Israel Shalom Avitan, 36 tahun, yang berdepan pertuduhan memiliki 6 pucuk pistol dan 158 butir peluru, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan di bawah Section 7 dalam kurungan 1 dan 8 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971. Pertuduhan dibuat di Mahkamah Section. Kesalahan tersebut dibuat di sebuah hotel di Jalan Ampang. Hakim Tasnim Abu Bakar tidak membenarkan tertuduh diikat jamin. Sebutan semula kes ini ditetapkan pada 21 Mei. Saudara-saudara sekalian, dengan pendakwaan ini, maka kita akan mengikuti perbicaraan yang ada kaitan dengan kes warga ini. Semoga masalah ataupun perkara isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, kontroversi berkait dengan kaki tangan Kedah Agro kini hampir selesai. Dilaporkan bekas kaki tangan Kedah Agro menerima pampasan. Seramai 20 bekas kaki tangan Kedah Agro Holdings Berhad menerima pampasan antara RM6.000 hingga RM30.000 selepas pengumuman penamatan operasi syarikat itu semalam. Ketua Pegawai Eksekutif Badan Menteri Besar MBI Kedah, Zafir Anwar Ghazali berkata, bayaran itu dibuat mengikut faedah notis penamatan perkhidmatan berdasarkan kontrak masing-masing. Katanya, pembayaran itu juga adalah mengikut persetujuan dicapai antara MBI dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC ketika perbincangan di Mahkamah Perusahaan pada 2 April lalu. Saya telah memenuhi janji untuk membayar pampasan yang telah dipersetujui sebelum ini. Dalam masa 2 hingga 3 bulan akan datang, bekas kaki tangan akan menerima gaji tunggakan seperti yang diminta, katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Terdahulu diadakan majlis ringkas penyerahan cek kepada bekas kaki tangan KAHB di Wisma Darul Aman. Zafir berkata pihaknya juga akan berusaha mendapatkan pekerjaan baru kepada 20 bekas kaki tangan KAHB sebagai tanda keprihatinan MBI terhadap nasib mereka. Selepas ini saya akan berbincang dengan anak syarikat atau kumpulan ladang Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, contohnya untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas kaki tangan, katanya. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengumumkan penamatan operasi KAHB selepas mendapati syarikat berkaitan kerajaan GLC itu tidak lagi berdaya maju serta menanggung liability terlalu besar. Beliau bagaimanapun berkata, tidak akan menggunakan dana milik kerajaan negeri bagi membayar pampasan kepada kaki tangan KAHB yang tidak menerima gaji sejak 9 bulan lalu. Saudara-saudara sekalian, dengan ini maka hampir selesailah isu ini. Namun yang menjadi tanda tanya kita sehingga ke hari ini ialah Sanusi belum lagi menyaman wanita yang dedah salah takbir Kedah Agro. Sebelum yang ini, pada 28 Mac, Sanusi sebenarnya telah dicabar untuk menyaman wanita yang dedah salah takbir Kedah Agro. Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor dicabar menyaman seorang wanita yang mendakwa berlaku kesalahan takbir dalam Kedah Agro Holdings Berhad sehingga menyebabkan menanggung kerugian. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Saiful Hazizi,
Zainul Abidin berkata, Menteri Besar Kedah itu wajar memberi penjelasan berhubung dakwaan wanita yang dikatakan bekas kaki tangan KHB bahawa keuntungan syarikat diambil perbedanan Menteri Besar MBI. Baru-baru ini tular satu posting di Facebook, MBI telah mengambil untung Kedah Agro, MBI telah mengambil staf Kedah Agro, dan MBI lantik ketua pegawai eksekutif dalam kalangan kroni MBI sahaja. Sanusi perlu perjelaskan perkara ini, katanya. Saya cabar Sanusi untuk bawa orang yang tuduh dia ke mahkamah. Berani kerana benar, jangan takut nampak takut, katanya. Sudahlah jadi pembangkang dalam isu ini. Anda wakil kerajaan negeri, guna lunas undang-undang yang ada, katanya dalam kenyataan di sini hari ini. Mengulas lanjut, Saiful Haziz sekali lagi mengulangi gesaan supaya Muhammad Sanusi selaku pengerusi MBI membayar segera gaji 24 kaki tangan KAHB yang tertunggak sejak September tahun lalu dan tidak menjadikan alasan laporan Ketua Audit Negara 2017 untuk mengelak pembayaran gaji berkenaan. Katanya semua pihak tahu KAHB mempunyai masalah, namun kerajaan negeri terdahulu termasuk Barisan Nasional PAS dan Bersatu tetap juga berusaha membayar gaji kaki tangannya. Kata beliau lagi, Sanusi perlu berhenti mengatakan tidak mau bayar kerana akan guna duit rakyat. Apa Sanusi fikir rakyat bodoh sangat? Sudah tentu Kedah Agro itu anak syarikat MBI dan MBI kena pandai cari dana atau struktur kewangan demi bayar gaji pekerja, katanya. Menurut pemimpin UMNO ini, dia kata siapa suruh Sanusi guna duit rakyat untuk bayar Kedah Agro, atau Sanusi memang sudah biasa guna duit rakyat untuk bayar syarikat JLC negeri. Sebagai pengurus MBI, Sanusi kena pandai fikir cara dan cari jalan untuk selesaikan masalah gaji ini atas kapasiti seorang pengerusi. Kenapa zaman BN kita masih berusaha untuk bayar gaji pekerja Kedah Agro? Sebab setiap Menteri Besar tahu itu tanggungjawab mereka. Hatta Menteri Besar PAS atau Bersatu semua bayar, katanya. Saudara-saudara sekalian, walau bagaimanapun hari ini kita bersyukur kerana semua bekas kaki tangan Kedah Agro telah terima pampasan. Kita ucapkan tahniah kepada mereka yang terlibat menyelesaikan masalah ini, dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah, Zafir Anwar Ghazali, telah pun mengatakan bahawa bayaran itu dibuat mengikut faedah notis penamatan perkhidmatan berdasarkan kontrak masing-masing. Tahniah dan diucapkan sabas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas kita digemparkan dengan isu ubi kayu. Isu ubi kayu ini muncul ketika Speaker Dewan Rakyat, iaitu Johari Abdul, mencadangkan, mencari pengganti kepada beras atau beras, makanan kita, ruji kita, dengan ubi kayu, mendapat pelbagai reaksi daripada netizen dan paling menarik daripada para pemimpin pembangkang. Ramai yang cuba mengaitkan perkara itu dengan isu-isu semasa. Tapi kali ini yang mengejutkan kita ialah Speaker Dewan Rakyat ini bukan sekadar cakap omong kosong. Ini apabila Anwar Ibrahim yang pergi ke rumah terbuka Speaker betul-betul menikmati ubi kayu. Agak lucu laporan ini, agak menarik hati, mencuit hati kita. Tetapi lihatlah dalam gambar ini, Perdana Menteri menikmati ubi kayu di rumah terbuka Speaker. Sebenarnya bagi orang-orang kebanyakan yang terutamanya pernah tinggal di kampung, orang kampung atau bukan orang kampung pun, ubi kayu ini sebenarnya boleh dijadikan juadah yang sangat sedap dalam pelbagai jenis hidangan sebenarnya. Cuma ia ada kebenarannya, untuk mendapatkan bekalan ubi kayu ini bukanlah mudah. Bukanlah mudah, dia tak semudah seperti yang disangkakan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim disajikan pelbagai hidangan, antaranya ubi kayu ketika
berkunjung ke rumah terbuka yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul. Usai ziarah di Hospital Kuala Lumpur, saya dan Aziza terus ke kediaman rasmi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bagi memenuhi undangan rumah terbuka beliau dan istri. Saya juga sempat bersalaman dan bertegur sapa dengan tetamu yang hadir sambil dijamu pelbagai juadah menarik termasuk ubi kayu kukus dan kelapa parut. Gunakan peluang sempena Aidilfitri ini untuk mengunjungi sanak saudara serta teman-teman, kata Anwar pada hantaran di Facebook hari ini. Dalam keadaan kekurangan bekalan beras tempatan, Johari pada 6 April lalu dilaporkan menyarankan orang ramai menjadikan ubi kayu sebagai sumber alternatif untuk karbohidrat. Johari di Petik Harian Metro mencadangkan supaya orang ramai tidak bergantung semata-mata pada beras sebagai makanan ruji utama mereka. Kalau beras menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuan untuk dapatkan karbohidrat. Saya merasakan ada tak alternatif lain sementara kita nak selesaikan isu beras. Contoh, saya pernah berbincang dengan beberapa ahli Parlimen Sarawak. Sarawak tanam ubi kayu yang digunakan sebagai suplemen, yaitu makanan tambahan, katanya. Mengulas lanjut, Johari berkata, menurut sumber makanan tempatan alternatif boleh menjadi satu cara untuk mengurangkan pergantungan kepada import. Dia memetik laporan import negara terhadap makanan luar bernilai lebih 60 bilion ringgit pada tahun lalu. Sementara itu, pada 6 April, Lembaga Pertubuhan Peladang dilaporkan menggesa kerajaan untuk menaikkan harga lantai padi dan benih padi serta menetapkan harga siling untuk beras putih import bagi mengatasi isu berkaitan beras. Pengerusi LPP Mahfuz Omar di Petik Bernama sebagai berkata, kenaikan harga lantai padi juga sebagai melindungi petani supaya pengilang beras tidak boleh membeli padi di bawah paras harga lantai ditetapkan. Katanya ini juga bagi mengelak ketidaktentuan dan manipulasi berterusan terhadap harga padi di pasaran tempatan yang seterusnya memberi kesan kepada harga dan bekalan beras. Kita mencadangkan harga lantai belian padi dinaikkan. Harga lantai ini untuk melindungi petani kilang tak boleh beli di bawah harga tersebut, yaitu harga yang untuk kehidupan dan keuntungan petani, katanya. Selain itu, Mahfuz berkata pihaknya turut mencadangkan kerajaan supaya menetapkan harga siling bagi beras import untuk mengelakkan manipulasi beras dalam pasaran. Bila tak ada harga siling, ia akan menyebabkan pengilang-pengilang memanipulasi bekalan. Mereka salin beras tempatan untuk buat beras import, beras dicampur dan sebagainya. Jadi kita minta adakan harga siling beras import, katanya. Pada Oktober tahun lepas, kerajaan mengumumkan peningkatan harga lantai belian padi kepada RM1.300 satu tan berbanding RM1.200 setan kadar sejak 2014. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini berkaitan dengan hidangan menarik ubi kayu yang dinikmati oleh Anwar Ibrahim di rumah Speaker Dewan ini ialah, kata mereka, makan ubi kayu dengan ikan kering memang hebat sebab makanan ini adalah makanan yang sebenarnya tradisional. Kata Ping Sianek, makan ubi kayu dengan ikan kering aja sedangkan meja tu penuh dengan lauk pauk termasuk lemang dan rendang. Inilah dia kepimpinan melalui teladan, katanya. Oasis kata, okeylah. Okey lagi daripada minum sawit satu sudu sehari. Aduh, Jimmy Page kata, ubi kayu ni orang makan zaman Jepun dulu. Sekarang kita makan nasi bro, kata Jimmy Page. Tapi untuk Jimmy Page, sebenarnya tidak salah juga makan ubi kayu. Kerana ubi kayu ialah makanan tambahan, bukannya makanan
untuk makanan ruji. Itu yang dimaksudkan. Sedap ubi kayu ni kalau kena dengan masakannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada Parti Bersatu, susulan sokongan 7 ahli parlimen dan seorang adun kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Disangkakan 7 orang ini bakal kehilangan kerusi, tapi ini pula yang terjadi. 7 wakil rakyat bersatu yang berpaling tadah perlu kosongkan kerusi, kata Razali. Keahlian 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri adun bersatu yang berpaling tadah kerana menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tergugur secara automatik dan perlu mengosongkan kerusi kawasan masing-masing. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata, mereka tidak perlu menunggu surat pemecatan, sebaliknya keahlian mereka tergugur selepas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan usul pindaan perlembagaan parti itu. Namun yang menjadi perdebatan dalam media sosial, khususnya para pemerhati politik dan juga pengikut bebas politik, mereka mempersoalkan idea pemecatan itu. Mereka bertanya, adakah dengan pemecatan itu, maka secara tidak langsungnya, mereka sebenarnya tidak kehilangan kerusi kerana mereka tidak keluar parti, tidak meninggalkan parti, tidak lompat parti. Kerana kata beberapa netizen, mengikut pemahaman mereka, apabila seseorang ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri dipecat, mereka bukan lompat parti. Maka dengan itu, mereka tidak perlu mengosongkan kerusi, kata mereka. Selain daripada itu, ada juga netizen yang mengatakan belum tentu mereka akan kehilangan kerusi mereka kerana prosesnya masih terlalu jauh. Di mahkamah saja memerlukan sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Sekurang-kurangnya mengambil masa 1, 2 atau boleh sehingga 3 tahun prosesnya. Jadi dengan itu, kalaulah Speaker Dewan Rakyat tidak mengambil keputusan dan mengarahkan kepada mahkamah pula, apakah ini tidak akan membawa keuntungan apa-apa kepada Parti Bersatu? Dan pindaan perlembagaan mereka itu hanya akan menjerat mereka sendiri pada PRU akan datang? Itulah yang menjadi persoalan kepada ramai netizen dan juga pemerhati politik. Mereka menyangka mungkin dengan pindaan perlembagaan parti itu akan membawa kepada pengosongan kerusi. Tapi itulah mereka menyatakan pemecatan bukan satu lompat parti. Apa pula pendapat anda semua? Adakah anda juga sependapat dengan beberapa komen daripada netizen itu? Kata Razali, 6 ahli parlimen dan seorang adun itu tidak perlu menunggu notis pemecatan. Sebaliknya, kelulusan pindaan perlembagaan parti yang dibuat pada Perhimpunan Agung lalu sudah memadai. Parti hanya akan menghantar surat pemakluman beserta notis kelulusan pindaan perlembagaan parti seperti diluluskan ROS. Nah, ini yang menjadi perdebatan netizen. Mereka kata, kenapa tak cepat memecat? Kan bagus pecat. Kenapa perlu? Mereka kata terus saja gugur. Sebab itulah kata netizen, pemecatan itu akan menyebabkan mereka secara otomatiknya tidak perlu meninggalkan kerusi atau meninggalkan kerusi, kata mereka. 6 ahli parlimen dan adun digesa tidak menunggu surat daripada Bersatu. Sebaliknya, jika anak jantan, lepaskan jawatan dan umum kosongkan kerusi. Menurut 6 ahli parlimen dan 1 orang adun yang menyokong Anwar Ibrahim dan menyokong Menteri Besar Selangor, mereka kata mereka tetap dengan pendirian mereka, tidak akan berganjak sedikit pun. Mereka tidak akan sekali-kali mengosongkan kerusi mereka. Mereka akan tetap dan ia menyokong Anwar Ibrahim. Jadi dengan itu, jangan diharaplah, kata mereka. Razali yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi Bersatu mengulas mengenai 6 ahli parlimen
yang bertanding mewakili Bersatu pada PRU lalu mengesahkan belum menerima apa-apa notis daripada parti itu susulan sokongan kepada Anwar. Nah, inilah yang menjadi kontroversi sekarang. Siapa yang silap langkah, maka mereka yang akan terkena jerat. 6 ahli parlimen itu mereka tidak perlu buat apa-apa. Mereka hanya tunggu surat pemecatan, notis pemecatan. Kalau dipecat, maka tiada lompat parti. Itu pemahaman beberapa orang netizen. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Syed Hafiz Syed Abdul Fassal dilaporkan berkata pihaknya masih belum menerima apa-apa notis daripada Bersatu selepas ROS meluluskan pindaan perlembagaan itu. Adun Selat Klang, Datuk Abdul Rashid Asyari bulan lalu turut mengumumkan memberi sokongan kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Mengulas lanjut, Razali yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu berkata, mereka wajar umumkan kekosongan kerusi bagi membolehkan pilihan raya PRK diadakan. Jangan jadikan alasan menunggu notis daripada Bersatu untuk membuat keputusan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini maka mereka 6 ahli parlimen dan 1 adun itu tidak akan berbuat apa-apa. Mereka akan tetap menunggu notis pemecatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, isu tentang Anwar bercermin mata hitam ke mana-mana, termasuklah program yang rasmi, menjadi modal kepada anti-Anwar untuk menghentam dengan bom atom kepada Anwar Ibrahim. Dengan ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kini makin teruk, kata mereka. Ada anti-Anwar menyatakan bahawa Anwar, are you okay? Ini menimbulkan pancingan kepada para penyokong Pakatan Harapan, khususnya penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan sebahagian daripada netizen mengatakan bahawa awak tak tahukah Anwar Ibrahim walaupun dalam keadaan yang kurang sihat matanya, dia tetap bekerja keras bandingkan dengan menteri yang anda sokong sebelum ini, kata netizen. Dan netizen juga telah berjaya mendapatkan sebab punca Anwar Ibrahim menggunakan cermin mata hitam itu. Menurut satu laporan The Star, Perdana Menteri telah mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya sehingga terpaksa menggunakan cermin mata hitam tersebut. Tetapi itulah yang harus dipuji sebenarnya. Dalam keadaan yang kurang sehat pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap bekerja keras untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar. Netizen kata mereka, cukuplah mengecam Anwar Ibrahim. Kalau nak mengecam pun, kata mereka, carilah isu yang lain. Carilah isu yang lebih relevan. Gunalah isu kemajuan kah, isu air kah, isu bantuan kah, isu minyak kah, atau apa sekalipun. Atau isu rasuah kah, isu sakau sini, sakau sana kah, kata mereka. Ini orang pakai cermin mata hitam untuk kesehatan pun jadi modal, kata mereka. Menunjukkan sudah terdesak anti-Anwar ini, kata netizen lagi. Namun yang lebih menggemparkan dunia politik kita hari ini ialah apabila ada yang memberikan kenyataan bahawa imam di Masjidil Haram pun menggunakan cermin mata begitu, maka tidak sepatutnya ini menjadi masalah. Sehinggalah satu laporan khas telah dibuat oleh Harapan Daily berkaitan dengan cermin mata hitam yang digunakan oleh imam di Makkah. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Harapan Daily menulis, imam di Makkah pun solat pakai cermin hitam. Begitulah kalau dah busuk hati, kata mereka. Heboh, golongan pembenci Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap Perdana Menteri sebagai tidak beradab ketika imam di Mekah pun solat memakai cermin hitam. Hal itu dibangkitkan pengguna platform X, Zekirin 13 yang berkongsi sedutan video
seorang imam berkacamata hitam memimpin sembahyang. Nih, imam di Mekah pun solat pakai cermin mata hitam. Jutaan jemaah dia bawa. Adakah dia dikira tak beradab? Soal beliau. Kalau ia pun tak suka dekat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, janganlah sampai tunjuk sangat kita ni tak berilmu langsung dalam bab agama, kata beliau. Pakai cermin mata hitam, masa solat tetap sah dan tak ada kaitan pun dengan adab, tulisnya. Bahkan, dia mengingatkan sikap bersangka baik sebenarnya adalah adab yang diajar Islam. Adab yang baik adalah memahami orang tersebut sedang sakit dan dalam keadaan memaksa untuk dia pakai cermin mata. Bersangka baik, inilah adab yang diajar Islam, katanya lagi. Menjelang Aidilfitri lalu, golongan pembenci Anwar Ibrahim, Perdana Menteri X, semakin memperlihatkan sifat busuk hati mereka, termasuk pemakaian cermin mata hitam. Tentera Cyber Pro Perikatan Nasional PN mempersoalkan tindakan Anwar berbuat demikian ketika menghadiri berbagai program dan menyantuni rakyat. Malah ada yang tergamak menyebarkan foto yang memperlihatkan jari-jari Perdana Menteri ke-10 bengkak. Walhal Perdana Menteri dilaporkan mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya. Rata-rata warganet turut membidas penyokong pembangkang yang dilihat terdesak mahu memburukan Anwar. Baik pakai spek hitam daripada hati hitam, kata mereka. Ada orang di pejabat saya dia pakai spek gelap dalam pejabat dalam masa bekerja. Sebab ada masalah mata, semua orang faham saja. Kadang-kadang sebenarnya pakai spek hitam walau dalam bilik pun ada sebab kesehatan. Nanti kalau dah tua, Tuhan tarik nikmat sihat mata itu, barulah rasa kena pakai spek memanjang. Pasal pakai spek hitam je, kritiklah pasal pentadbiran ke, pasal polisi ke, sedap juga dengar demikian antara komentar warga maya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.